رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي Yang hormat Datuk Seri Haji Abdul Rahman bin Osman, Sahibul Samahah Mufti Negeri Pahang. Yang hormat Datuk Seri Haji Abdul Rahman bin Muhammad Yunus, Ketua Hakim Syar'i Negeri Pahang. Yang berhormat Tuan Haji Muhibur Rahman bin Ishaq, Ahli Dewan Undangan Negeri Chenor. Yang hormat Datuk Haji Abdul Zaki bin Ma'zin, Sahibul Fadilah Timbalan Mufti Negeri Pahang. Yang berbahagia Tuan Guru Dr. Haji Jahid bin Haji Siddiq, penceramah jemputan kita. Yang berbahagia Dr. Aiman Al-Akidi, tuan-tuan guru, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, majlis merakamkan selamat datang kepada Yang Berhormat Datuk Seri, Datuk-datuk dan juga tuan-tuan dalam program seminar Tarekat dan Tasawuf Anjuran Jabatan Mufti Negeri Pahang bersama dengan Majlis Agama Islam dan Adat Ursan Melayu Pahang. Dan tanpa saya melengahkan masa, majlis dengan segala cita-citanya mempersilakan yang berbahagia Tuan Guru Haji Siddiq, Haji Jahid bin Haji Siddiq untuk menyampaikan ceramah yang pertama. Jadi sebelum itu, sebagai makluman kepada tuan-tuan, Tuan Guru kita ini merupakan sedikit pengenalan, merupakan Syekh Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah dan merupakan ahli panel tasawuf Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, dan juga merupakan ahli jilsah Turut Sofiah Jabatan Mufti Negeri Sembilan, sebagaimana yang telah tercatat di dalam kertas kerja yang telah dilampirkan kepada tuan-tuan. Jadi masa kita akan berhenti pada pukul 10 nanti. Jadi saya tanpa melengahkan masa, dengan segala hormatnya mempersilakan Tuan Guru bagi memulakan pembentangan. Dengan segala hormat dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi al-azhar wa ashabil akhyar wa sallim tasliman katsira. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Seminar pada pagi ini, yang berbahagia Datuk Dr. Abdul Rahman Mufti Negeri Pahang, Datuk-datuk, saya minta maaf tidak ingat nama satu-satunya, datuk-datuk, datin-datin, para ulama, ustaz-ustaz, ustazah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian.
ilmu dan amalan tarekat walaupun merupakan ilmu dan amalan yang mula-mula disyariatkan oleh Allah, tapi ilmu inilah yang paling dipertikaikan oleh umat Islam sendiri, malahan oleh ramai ulama sendiri. Dan menurut asal, wahai Ubadah, maukah engkau aku sebutkan amalan yang mula-mula diangkat oleh Allah? Maka Ubadah bin Samit menjawab, silakan, saya sangat suka mendengar. Lalu Abu Darda menyebutkan amalan yang mula-mula diangkat oleh Allah ialah ilmu khusyuk. Ketika itu kalau kau masih hidup, kau masuk ke sebuah masjid, orang ramai yang sedang menunaikan solat, kalau engkau pandai menelitikan satu persatu daripada imam sehingga makmum yang terakhir, seorang pun tidak ada khusyuk. Begitulah juga apa yang Allah sebut dalam Quran. Ilmu zikrullah atau ilmu khusyuk inilah, atau ilmu tarekat inilah yang digambarkan oleh Allah di dalam Quran, yang mula-mula dicuaikan oleh sahabat. Ayat 6, ayat 16 surah Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alimul amadu wa qassat qulubuhum fakatsirun minhum fasiqun. Adakah orang-orang mukmin, yaitu para sahabat itu, merasakan masanya belum sesuai untuk mengkhusukkan hati bagi zikrullah dan membaca Quran? Janganlah mereka menjadi seperti orang Yahudi. Dikurniakan oleh Allah kitab Taurat, berlalu masa yang lama, mereka tak baca, mereka tak amal, hati mereka jadi keras. Kebanyakan mereka jadi orang-orang yang fasik, melakukan dosa-dosa besar. Jadi rasanya cukup ya, apa yang diterangkan oleh Abu Darda dalam Atharus Sahabah, apa yang Allah tegaskan dalam Quran, bahawa ilmu tarekatlah ilmu yang mula-mula hilang. Sebab itulah dalam pengalaman saya sejak tahun 70-an sampai sekarang, seminar tentang tarekat tak putus-putus. Tapi masih ramai lagi orang Islam yang memikirkan kedudukan ilmu dan amalan tarekat. Jadi kertas kerja ini, tumpuan kertas kerja ini kepada dua aspek tarekat. Pertama tentang kedudukannya dalam Islam, dan kedudukannya di dalam ilmu tasawuf. Saya mulakan dengan definisi tarekat. Terdapat dua definisi yang popular mengenai tarekat. Definisi pertama telah diutarakan oleh Syekh Muhammad Zakaria Kandahlawi, seorang ulama hadis di India yang banyak mengarang kitab, meninggal dunia sekitar tahun 1980-an. Beliau mendefinisikan dengan katanya, at-tariqatu hiya at-tariqah allati yumkinu biha al-wusul ila darajatil ihsan alladhi yuqalu bihi at-tasawwuf. Tarekat ialah
jalan mujahadah yang khusus zahir dan batin, yang bila diamalkan boleh menyampaikan seseorang mukmin ke derajat ihsan. Ihsan itu juga dikenali dengan tasawuf. Malahan beliau menyebutkan awsammihi bima sita fa innaha alfadun mukhtalifatun wal maksudu wahidun. Kita nak sebut tarekat ke, kita nak sebut ihsan ke, tasawuf ke, atau apa-apa saja, itu sama saja maknanya. Definisi ini dapat kita fahami bahawa tarekat adalah merupakan kaedah mujahadah zahir dan batin yang memulihkan seseorang mukmin mencapai derajat ihsan. Derajat ihsan dan menjadi seorang muhsin. Definisi beliau ini didasarkan kepada 3 asas agama Islam yang memang kita tahu dalam hadis yang terkenal diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Ketika Jibril datang menemui Nabi menyerupa manusia, bertanya kepada Rasulullah, mal iman, mal Islam, wa mal ihsan, dan diakhiri dengan pertanyaan tentang hari kiamat. Berdasarkan kepada 3 asas agama Islam yang termaklum, yaitu Islam rukunnya 5, iman rukunnya 6, dan ihsan. Ihsan di sini ialah ihsan seperti yang disebut dalam hadis. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah anda beribadat kepada Allah seolah-olah anda melihatnya. Jika anda tidak lagi berada dalam keadaan seolah-olah melihat Allah, anda akan terasa sentiasa dilihat, dipantau oleh Allah. Jadi di sini tuan-tuan, kita nampak kedudukan apa di definisi ini. Benarnya definisi ini, tarekat itu ialah satu kaedah mujahadah bila kita amalkan dengan bersungguh-sungguh, kita akan sampai ke derajat ihsan. Tarekat adalah jambatan penghubung antara syariat dengan hakikat. Ini istilah, 2 istilah lain yang juga dipertikaikan. Ramai orang yang menolak adanya syariat dan hakikat ini dalam Islam. Dari fakta di atas juga dapat kita lihat bagaimana tarekat berperanan menjadi jambatan yang menghubungkan antara syariat dan hakikat. Peringkat Islam dan iman adalah peringkat syariat. Ihsan adalah peringkat hakikat. Syekh Najmuddin Kubra, tarikatnya dikenali dengan tarikat Kabrawiyah, meninggal dunia 618 Hijrah, menggambarkan bagaimana peranan tarikat sebagai jambatan penghubung antara syariat dengan hakikat, dengan ungkapan katanya yang sangat popular seperti berikut. As-syari'atu kas-sabinati wat tariqatu kal bahri wal haqiqatu kad-durri. Makna durri di sini ialah makrifah. Maksud tu di situ ialah makrifah. Wa man arada durra raqiba as-sabinata fa syara'a fil bahri li asila kaddu. Syariat seperti kapal, tarekat seperti lautan, hakikat seperti mutiara. Mutiara di sini maknanya makrifah di tengah-tengah lautan. Siapa yang mahu mutiara, yakni makrifah, maka hendaklah ia naik kapal syariat.
mesti ada ilmunya seperti yang telah ditetapkan dalam Islam. Maka hendaklah ia naik kapal syariat, belayar di lautan terdekat supaya dapat mutiara makrifah. Sebenarnya ada tiga istilah sedirit. Di bawah sekali ialah syariat, di atas syariat ialah tarekat, di atas tarekat ialah hakikat. Makrifah itu adalah buah. Apabila seseorang itu mengamalkan syariat, belayar di lautan tarekat, maka dia akan sampai ke peringkat hakikat. Yang dimaksudkan dengan syariat ialah dua asas agama Islam, yaitu Islam rukunnya 5 dan iman rukunnya 6. Yang dimaksudkan dengan hakikat pula ialah ihsan, seperti yang disebut dalam hadis Nabi di atas. Dalam kita mempelajari ilmu tauhid pun ada tentang hakikat, yaitu apabila kita sampai kepada sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah itu ialah hakikat. Kaunu qadiran, kaunu muridan. Yang 7, kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam, itu sifat ma'ani. Macam mana kita nak sampai kepada sifat ma'nawiyah? Hakikat. Nak sampai pada hakikat itu, mesti kita bertarekat. Soalan, kalau tidak bertarekat, boleh sampai ke mana? Jawapannya sudah disediakan dalam banyak kitab tasawuf. Boleh, tetapi nadir. Wan nadir kalau ada. Boleh, tapi sangat jarang. Sangat jarang ini seperti tadi. Mengapa ihsan dianggap sebagai hakikat? Sebab bila seorang sampai di peringkat ihsan, ia akan dikurniakan oleh Allah peningkatan ilmu tauhid dari ilmu pada akal ke tingkat makrifah di dalam hati. Makrifah itu dalam hati. Kita tidak ingat ya, ada satu hadis kudusi di mana Allah berfirman, banaitu fi jawfi bani Adam qasran wa fi qasri sadran wa fi sadri qalban wa fi qalbi fuadan wa fi fuadi saghafan wa fi saghafi lubban wa fi lubbi sirran wa fi sirri ana. Yang akhir ini selalu disalah tafsir. Wa fi sirri ana, itu bukanlah bermakna Allah berada dalam sir. Tapi maksudnya apabila kita mengenal Allah, ya, berjaya mengenal Allah, ya, menerusi akal, menerusi hati, tingkat-tingkat hati, sampai kepada sir, barulah kita dapat mengenal Allah sebenarnya. Tapi yang 7 ini telah diringkaskan oleh setengah ulama tasawuf untuk memudahkan kita memahami, yaitu kepada akal, al-aqlu, al-qalbu, war-ruhu, was-sirru. Al-aqlu lil ma'kulat. Akal itu untuk menerima perkara yang boleh masuk akal. Hakikat susah. Tidak boleh, akal tidak mampu menerimanya. Wal qalbu lil mafhumat, war ruh lil musyahadah, wasir lit tajalliyat. Akal menerima perkara masuk akal, tak masuk akal tak boleh terima. Sebab itu ada sebilangan, segelintir sahabat yang keluar Islam bila Rasulullah bercerita tentang Isra Mi'raj, tak masuk akal.
Wal qalbu lil mafhumat, hati untuk memahami. Yang akal tak boleh faham, hati boleh faham. Wal ruh lil musyahadah. Jadi kita nak mengenal Allah perlu penggunaan roh. Yang selalu juga dikenali dengan al-lub. Okay. Wasiru lil tajalliyat. Sir itu untuk menerima berbagai tajalli daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah di peringkat akal diistilahkan mengenal Allah secara sama'i. Menggunakan dua dalil, yaitu dalil nakli, ayatun makru'ah atau ayatun matluah, ayat Quran, hadis-hadis, dan dalil akli, ayatun mar'iyah, dalil-dalil yang dilihat oleh mata kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sufihat. Yang dicapai ialah ilmu mengenal Allah atau ilmu tauhid. Sebaliknya mengenal Allah di peringkat hati diistilahkan mengenal Allah secara zauqi, dengan menambahkan satu lagi dalil, yaitu ayatun masyhudah, dalil-dalil yang dipandang oleh pandangan hati basirah atau pandangan roh. Apa yang dapat dicapai ialah peningkatan ilmu tauhid ke tingkat makrifah. Daripada tadi sifat ma'ani ke tingkat sifat maknawiyah. Jadi bagaimana kita nak melihat adanya hakikat? Memang menjadi satu polemik ilmu tentang hakikat ini. Di zaman hidupnya Imam Suyuti meninggal dunia tahun 911 Hijrah. Beliau merasa heran, kenapa ada lagi ulama yang menafikan adanya hakikat. Lalu beliau karang sebuah kitab, Ta'yidul Haqiqatil Aliyah, memperkasakan hakikat yang begitu tinggi nilainya di sisi Islam. Dalam kitab ini, tuan-tuan, di muka-muka awal itu, beliau sudah sebutkan sebuah hadis Nabi dengan latar belakang sejarah, di mana Rasulullah SAW bertemu seorang sahabat yang bernama Harisa bin Malik. Rasulullah memang kenal sangat terhadap Harisa, dan Harisa ini memang terkenal seorang sahabat yang hebat tauhid, imannya, kewarakannya. Lalu Rasulullah bertanya kepada Harisa, "Kaifa anta ya Harisa? Bagaimana imanmu ya Harisa?" Maka Harisa menjawab, "Amantu billah haqqan ya Rasulullah." Aku beriman dengan sebenar-benar iman, sampai pada hakikat iman ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, inilah yang nak kita perhati. Rasulullah bersabda, "Ya Harisa, inna likulli syai'in haqiqatan, wa ma haqiqatu qaulika." Ya Harisa, tiap-tiap sesuatu itu ada hakikat. Ini Rasulullah kata. Sabda Rasulullah. Ya Harisa, tiap-tiap sesuatu itu ada hakikat. Apakah hakikat pengakuanmu, kata-katamu, amantu billah kan? Apa jawab Harisa? Ya Rasulullah, azafat nafsi anid dunya, fa ashartu layali wa atmatu nahari. Ya Rasulullah, rasa-rasa nafsu aku ni dah tak modonya. Siang aku puasa, malam aku berjaga.
Sehingga kadang-kadang ya Rasulullah, aku nampak ada surga, aku nampak ada neraka. Apa kata Rasulullah? Sadaqta anta ya Harisa fa'adzib. Kalau itu benar, imanmu sampai pada hakikat ya Harisa, mudah-mudahan kau tetap dalam keadaan itu. Lalu Harisa menyambung, ya Rasulullah, doakan aku supaya aku mati dalam peperangan. Akhirnya beliau terbunuh dalam perang Badar. Jadi ini hadis ya yang digunakan oleh Imam Suyuti. Imam Suyuti kata pelik betul. Ada lagi zaman sekarang ini ulama yang menafikan hakikat. Jadi tujuan saya, syariat hakikat ini memang ada dalam Islam. Penjelasan Syekh Ahmad Zarruq. Ahmad Zarruq ni seorang sufi berasal daripada Maghribi. Dr. Aiman ni lebih tahu daripada saya. Meninggal dunia 899 Hijrah. Kita ini terkenal dengan Qawaidut Tasawuf. Beliau membuat penjelasan mengenai kedudukan tarekat dan hubungannya dengan syariat dan hakikat dengan ungkapan katanya yang popular, as-syari'atu an ta'budahu wa tariqatu an taqsudahu wa tahdurahu wal haqiqatu an tashhadahu. Syariat ialah anda beribadat kepada Allah. Beribadat kepada Allah itu kan. Ihsan kan disebut an ta'budah. Al-ihsan an ta'budah. An ta'budallah. An ta'budah itu fiqh, Allah itu tauhid. Itulah syariat. Wa tariqatu an taqsudahu wa tahdurahu wal haqiqatu an tashhadahu. Syariat anda beribadat kepada Allah, tarekat pula hati anda niat atau maukan Allah semata-mata hingga anda merasa kewujudannya. Hakikat ialah basirah, mata hati atau roh anda musyahadah kepadanya. Hakikat itu, bila sampai pada hakikat, roh kita atau basirah kita musyahadah kepada Allah. Di bawah nanti kita akan nampak. Al-musyahadatu hiya ru'yatu ayatil haqqi bil basirati min ghairi subhatin ka'annahu ra'ahu bil ain. Musyahadah itu ialah mata hati atau roh dapat melihat, menyaksikan ayat-ayat Allah begitu terang tanpa ada keraguan, seolah-olah orang tersebut melihat dengan mata kepala. Pandangan Ibnu Khaldun, kita langkah sikit. Ibnu Khaldun dalam kitabnya Sifat Usail di Tahdzibil Masail menjelaskan bahawa mujahadah yang berakhir dengan kurniaan Allah, ma'rifatullah, diistilahkan dengan mujahadah al-kasfi wal-ittila'. Mujahadah yang berakhir dengan Allah kasahkan berbagai hijab, sehingga perkara-perkara rahsia-rahsia Allah yang tersirat dalam semua kejadian yang tak nampak itu jadi terang, dapat dipandang oleh pandangan roh. Contohnya seperti yang berlaku pada golongan ulul albab yang Allah sebut dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab.
Sesungguhnya di dalam tu fi khalqis itu, makna di dalam itu ya alam malakut. Alam yang kita nampak ini alam mulk atau alam syahadah, alam nyata, alam zahir. Batinnya itu dia makan alam malakut. Kita baca Yasin, ayat yang terakhir, kita tak sedar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Malakutu kulli syai'in. Tiap-tiap satu itu ada malakut. Sesuatu itu yang zahir. Batinnya itu malakut. Jadi sesungguhnya di dalam, yakni alam malakut, kejadian yang terletak di langit dan di bumi, dalam peredaran masa malam dan siang, ada ayat-ayat Allah yang menunjukkan kewujudan Allah, keagungannya, kesempurnaannya bagi golongan ulul albab. Apa sebab? Karena mereka disebut sentiasa zikir dan tafakur. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kalau kita nak tengok golongan ahli tarekat dalam Quran, dua ayat inilah. Ayat 190, ayat 191. Surah Al-Imran. Saya ulangi lagi sekali, kalau kita mau melihat satu golongan ahli tarekat dalam Quran, bacalah ayat ini, pahamilah ayat ini. Siapa mereka itu? Sebahagian sahabat, majoriti sahabat. Dari mana mereka boleh melakukan amalan zikir dan tafakur terus-menerus? Belajar dari Rasulullah. Rasulullah lah, ya, bapak tarekat. Sahabat itu adalah jamaah tarekat. Penjelasan Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali mengenai ihsan ini supaya kita dapat yakin tentang pentingnya ilmu dan amalan tarekat. Menurut Ibnu Rajab Al-Hambali yang wafat pada tahun 795 Hijrah, dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, kita ini sudah terjemah ke bahasa kita, ya. Orang yang sampai ke tingkat ihsan ini ialah orang yang dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah, yang membolehkan menjadi seorang arif al-kamil. Menurut beliau, didasarkan kepada hadis tersebut, individu yang disampaikan oleh Allah di derajat ihsan atau tingkat ihsan akan melalui dua tahap. Tahap pertama, ketika berada dalam keadaan al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Di tahap pertama ini, individu tersebut telah dikurniakan oleh Allah makrifah dan boleh digelarkan sebagai al-arif. Bagaimanapun sifat kehambaannya belum sempurna. Apa sebab kehambaannya belum sempurna? Sebab masih berada dalam keadaan fana. Nah, siapa yang tak percaya ada yang fana, inilah hadis tentang fana. Kalau seseorang itu tidak difanakan oleh Allah, dia tidak akan mengalami seolah-olah melihat Allah. Dia untuk fana, sampai ke tingkat fana itu pun perlu bertarekat. Jadi digelarkan sebagai arif, bagaimanapun sifat kehambaannya belum sempurna sebab masih berada dalam keadaan fana.
maka individu tersebut dipanggil dengan gelaran Al-Arif An-Nakis. Nakis itu kurang sifat kehambaan. Tahap kedua, ketika berada dalam keadaan fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Di tahap kedua ini, sifat kehambaan individu tersebut telah sempurna. Fanaknya telah ditamatkan. Maka orang tersebut layak digelarkan sebagai Arif Al-Kamil. Berada dalam baqa' billah. Jadi hadis tentang ihsan ini menjelaskan tentang konsep fana dan baqa', fana billah dan baqa' billah. Kalau tak cukup tuan-tuan, kita boleh fahami ayat 143 surah Al-A'raf. Apa yang berlaku pada Nabi Musa AS. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini andur ilaik qala lan tarani walakin dur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ini cerita Nabi Musa. Nabi Musa diperintah oleh Allah supaya uzlah halwat di Bukit Tursina. Ya. Dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa salasina ayatan wa atmamnaha bi asrin fatamma miqatu rabbi arba'ina layah. Jadi apabila Nabi Musa dah tamat 40 hari, maka Nabi Musa, Allah bercakap dengan Nabi Musa. Falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Tuhan bercakap. Ketika itulah Nabi Musa munajat. Qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, bagi peluang aku nak tengok zatmu. Allah jawab, ya Musa, kau tidak boleh melihat zat aku dengan mata kepadamu. Akan tetapi engkau renungkanlah Bukit Tursina dan kejadian sekitar. Sekiranya tetap wujud seperti engkau lihat, engkau akan melihat aku. Tapi apa yang berlaku? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ini ayat mutasyabihat. Ya. Kita kena takwil. Kalau makna dengan bahasa, kita syirik. Sebab falamma tajalla rabbuhu itu kalau dari segi bahasa, maka apabila Tuhannya Allah menampakkan diri. Bukan begitu. Tapi bila ditakwilkan maknanya, maka apabila Tuhannya Allah menampakkan, menzahirkan ayat wujudnya zat yang laisa kamitslihi syai'un menerusi Bukit Tursina, maka Bukit Tursina itu hilang lenyap dan Nabi Musa jatuh tersungkur. Sebenarnya Nabi Musa jatuh tersungkur ni Nabi Musa fana. Orang fana itu lembik. Saya nak ceritakan macam mana proses Nabi Musa difanakan di Allah. Pertama sekali, pendengaran Nabi Musa hilang. Walaupun pada masa itu kalau adalah bom meledak, Nabi Musa tak akan dengar. Itu jadi apa? Allah nak sampaikan hakikat sama Allah. Dan hakikat pendengaran kita. Sebenarnya kita peka. Yang kedua, Allah hilangkan pandangan Nabi Musa. Itu yang dia tak nampak. Bukit Tursina. Bukit Tursina tetap ada sampai sekarang. Kenapa tak ada? Karena difanakan pandangannya.
pandangan matanya oleh Allah. Yang ketiga, daya dan kekuatan Nabi Musa hilang. Barulah dia sampai hakikat la haula wala quwata illa billah. Yang keempatnya, wujud diri hilang. Barulah sampai kepada la maujudah illallah. Ketika itu Nabi Musa fana. Falamma afaqah. Fana ini tak lama, akan berakhir. Berapa lama? Kita tak tahu. Maka apabila Nabi Musa telah pulih daripada fananya, Allah dia segera berkata, kalau orang pingsan, bila sedar, dia bingung. Macam ayah kita ke saudara kita, siapa-siapa. Kita bawa pingsan, bawa hospital. Setengah hari ke sehari, dia sedar. Dia akan cakap, ayah ni kat mana? Bingung. Tapi ini Nabi Musa tidak. Falamma afaqah qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ini menunjukkan ini, ya, lafaz ini sebagai qarinah lafziyah. Bukti-bukti, lafaz ini jadi bukti bahawa Nabi Musa fana, bukan pingsan. Kalau kita buka terjemahan Quran dalam bahasa kita, Nabi Musa tersungkur pingsan. Itu yang setengah ustaz kata, Nabi Musa pernah pingsan, pernah koma. Mana boleh Nabi Musa koma bah? Tak ada, tuan-tuan. Tapi yang berlaku pada Nabi Musa, difanakan oleh Allah. Falamma afaqah, maka apabila Nabi Musa dikeluarkan oleh Allah dari fananya, berada dalam baqa' billah, dia segera menyebut subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Nabi Musa sebut subhanaka, kita sebut subhanaka. Tak sama, tuan-tuan. Kerana Nabi Musa telah disampaikan oleh Allah hakikat kewujudannya. Tubtu ilaika, aku serah diri zahir batin aku sepenuhnya menjadi hamba-Mu ya Allah. Wa ana awwalul mu'minin. Aku rasa inilah titik permulaan aku mukmin. Inilah yang disebut oleh Sayyidina Ali, awwaluddin haqqan ma'rifatullah. Jadi dengan apa yang saya terangkan tentang Nabi Musa, kita dapat juga menilai, ya, tentang kedudukan dan peranan ilmu tarekat. Individu tersebut juga digelarkan oleh Allah sebagai golongan muhsinin yang dikurniakan oleh Allah rahmat yang lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Malahan, tuan-tuan, ada kaitan juga ayat 112 surah Baqarah. Ayat ini sepatutnya kita ingat, ya, supaya kita ada cita-cita mau menjadi seorang mukmin seperti yang Allah sebut dalam ayat 112 surah Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang tak mau macam ni, tuan-tuan? Bahkan orang yang benar-benar, orang mukmin yang benar-benar menyerahkan diri zahir dan batin menjadi hamba Allah, sebaik-baik hamba Allah, sedangkan dia seorang muhsin, falahu ajruhu inda rabbih. Kenapa ditegaskan falahu ajruhu inda rabbih? Baginya segala pahala amalannya ada di sisi Tuhannya Allah. Ini diterangkan oleh setengah ulama. Menurut, ya, orang yang disebutkan oleh Allah dalam ayat 112 ini, Allah kurniakan hati yang ikhlas. Amalan orang yang hati ikhlas tak boleh dicatat oleh malaikat
Allah simpan terus. Istimewa. Ada satu hadis qudsi yang mungkin tuan-tuan masih ingat. Tengah Ustaz menyebut. Satu hari, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mal ikhlas?" "Ya Rasulullah, apa itu ikhlas?" Rasulullah jawab, "Wahai sahabat, aku tak tahu." Ini patut kita ikut ni. Rasulullah sebagai Rasul, dia tak tahu, dia cakap, "Aku tak tahu." Nantilah aku tanya Jibril. Rasulullah tanya Jibril. Jibril kata, "Aku tak tahu ya Muhammad, maaf, aku nanti tanya Allah." Bila Jibril tanya kepada Allah, "Mal ikhlas?" Maka Allah jawab dengan firman-Nya, ini hadis qudsi. "Al-ikhlasu sirrun min asrari awda'tuhu fi qalbi man akhbabtuhu min ibadi fala yatna'hu malakun fayuktabahu wala syaitanun fayubsidahu." Ikhlas itu ialah satu rahsia dari berbagai rahsia aku, yang aku letakkan, yang aku simpan dalam hati orang yang aku kasihi daripada kalangan hamba-hambaku. Tak ada malaikat yang tahu untuk menuliskan kebaikannya. Dan juga syaitan tak ada yang tahu. Karena itu tidak ada syaitan yang boleh merosakkan amalan orang yang berhati ikhlas. Ini sama dalam Quran. Ya. Apabila iblis bersumpah nak menyesatkan anak Adam, di hujung itu iblis kata, "Illa ibadaka minhum mukhlasin." Ya Allah, kecuali hamba-hambamu daripada kalangan anak Adam yang berhati ikhlas. Aku tak boleh nak tipu, nak sesatkan. Dia sama. Hadis qudsi dan Quran sama. Jadi falahu ajruhu inda rabbih itu maknanya hati orang itu berhati ikhlas. Kan kita selalu supaya ikhlas. Kita carilah kurniaan Allah supaya Allah kurniakan hati kita ikhlas. Baru jadi amalan kita ikhlas. Akhir sekali ayat 112 surah Baqarah tadi, Allah tutup dengan firman-Nya, "Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Tidak ada rasa apa juga rasa takut dan hati mereka tak berduka cita. Bahagia, penuh bahagia. Kemudian tuan-tuan, saya nak sebutkan sikit sinilah tentang pencerahan Ibn Khaldun tentang tadi apa, mujahadah al-kasb al-ittila'. Kata Ibn Khaldun, ya, menurut pandangan Ibn Khaldun, Ibn Khaldun telah menjelaskan proses mujahadah al-kasb al-ittila' yang tersebut. Menurut beliau, pada diri orang yang melakukan mujahadah tersebut berlaku dua kejadian yang berlawanan. Apa dia? Yang pertama, kejadian pertama pada aspek jasmani. Aspek jasmaninya beransur-ansur menjadi lemah, terus lemah, hingga sampai ke tingkat lemah selemah-lemahnya. Sekurang-kurangnya ada 4 aspek jasmani yang menjadi lemah, terus lemah. Tadilah yang saya sebutkan, ya, pendengaran, penglihatan, daya dan kekuatan, akhirnya wujud diri. Kejadian kedua berlaku pada aspek rohani. Ini muka sebelah. Pada aspek rohaninya pula kian bertambah kuat sehingga kekuatan rohaninya menjadi cukup kuat dan aspek jasmaninya cukup lemah. Orang tersebut, kata Ibn Khaldun, bolehlah diistilahkan, disebut, dipanggil insanun ruhiyun. Ketika itulah fana. Roh kita tidak dipenjara lagi oleh tubuh kita. Ketika itulah
baru kita dapat seolah-olah melihat Allah. Nak dapat pengalaman ini tak bertarekat macam mana? Orang bertarekat pun susah nak dapat. Apatah lagi tak bertarekat. Definisi yang kedua ni, tadi tarekat ada dua definisi. Yang kedua ni saya fikir tak perlu saya baca. Ini daripada Syekh Jani dalam kitabnya At-Ta'rifat. At-tariqatu yasira mukhtasar lisalikina ilallah min batil manazil wa tarakki fil maqam. Ini definisi ini dilihat dari sudut perubahan hati. Aspek hati, akhwal qalbiyah, maqaman qalbiyah, dan ingatan hati. Kalau dilihat daripada zikir, ya, tingkat-tingkat zikir, kita boleh lihat dalam kitab Hikam. Di mana Ibnu Athaillah kata, "Aurada alaikal waridah, litakuna bihi alaihi waridan. Aurada alaikal waridah, liyatasallamaka min yadil aghyar, wa yukharrika min rika asad. Aurada alaikal waridah, liyukhrijaka min sijni wujudika ila fadai syuhudika." 4. Ya, 3 tingkat zikir kata Ibnu Athaillah. Dimulai dengan zikir ghaflah. Bila sudah meningkat tingkat yang pertama, zikir yaqadah. Allah lempahkan ke dalam ruang hati anda nur intibah, supaya hati anda jaga, bangun, sedar, dan berasa ada hubungan diri anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya mudah anda menerima berbagai limpahan dalam. Yang kedua, ini zikir dinamakan zikir yaqadah, dengan hidupnya hati. Yang kedua kata Ibnu Athaillah, aurada alaikal waridah litasammaka min yadil aghyar wa yukharrika min dzikr asad. Allah limpahkan cahaya khudur dalam ruang hati anda, supaya hati anda itu bebas daripada pengaruh makhluk dan tidak dijadikan hamba makhluk. Ini namanya zikir khudur. Akhir sekali diistilahkan oleh Ibnu Athaillah zikir ghaibah. Aurada alaika wahidah liyukhrijuka min sijni wujudika ila syuhudi ila qada'i syuhudika. Allah limpahkan nur, ya, nur al-lusul, ya, nur yang menyampaikan seorang kepada hakikat Allah, ya, supaya dapat memerdekakan, ya, liyukhrijuka, supaya dapat mengeluarkan, ya, diri anda daripada penjara wujud diri anda. Kemana? Supaya anda berada dalam lapangan yang luas ketika anda musyahadah terhadap berbagai rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama saja. Kemudian tuan-tuan, kita pergi kepada kedudukan tarekat. Di sini, ya, kedudukan tarekat ni saya sebutkan, ya, seperti mana yang saya sebutkan tadi, ya. Tarekat ni sebenarnya mula-mula amalan yang mula-mula disyariatkan oleh Allah. Pasal apa? Cuba kita fikirkan, tuan-tuan. Ayat Quran tu lebih 6,000 ayat. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala pilih 5 ayat daripada suratul Alaq? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 6,000 lebih ayat. Allah pilih 5 ayat ini
supaya Jibril sampaikan kepada Nabi. Ketika Nabi di hujung amalan tahanusnya di dalam Gua Hira di atas Jabal Nur. Tapi ramai di antara kita tak faham apakah mesej yang sebenar, apakah pengajaran sebenar. Pengajaran yang selalu diwar-warkan di kalangan masyarakat Islam ialah Islam ini menggalakkan orang berilmu, berbudaya ilmu itulah, dirikan sekolah, dirikan universiti. Sebab itu sejarah universiti ini Islam lah yang mula-mula. Itu yang dahir. Tapi yang tersirat, apa yang tersirat dalam 5 ayat? Seorang ahli tafsir, Syekh Abu Ubaidah. Dia ahli bahasa, ahli budaya. Dia menafsirkan ayat pertama itu bahawa Allah SWT memerintah Nabi Muhammad supaya berzikir, menyebut-nyebut, mengulang sebut nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Sehingga sampai ke peringkat Bismillah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kalau saya terangkan tentang Bismillah, barulah terang. Tapi itu mungkin ambil satu kuliah. Yang diperintah oleh Allah ialah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebab itu Nabi susah. Nabi disebut dalam hadis Al-Muslim, ya, ma'an Nabi qari'in. 3 kali. Apa yang berlaku kata Nabi? Fa'akhadani wa ghattani hatta balagha minni al-judu fa'arsalani. Itu ceritanya panjang. Bila berpisah, ya. Bila Jibril dan Nabi berpisah, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Dalam sirah cukup jelas, dalam hadis Muslim cukup jelas. Nabi sampai rumah letih, sejuk, rasa lemah, hilang daya, lalu baring. Nabi kata, zammiluni, zammiluni. Minta diselimutkan oleh Khadijah. 1-2 hari baru Nabi stabil. Inilah yang disebut dalam ayat 23 surah Al-Zumar. Allahu nazzala ahsana hadisi kitaban mutasyabihan mathaniyah. Taksairu minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha. Allah menurunkan sebaik-baik perkataan, yaitu sebuah kitab Quran. Mana ayat-ayatnya kadang-kadang mutasyabih dan berulang-ulang. Menggeletar seluruh hati, menggeletar seluruh anggota orang yang hatinya takut kepada Allah. Ini berlaku pada Rasulullah ketika menerima ayat ini. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrah, tapi tak terus menggeletar, tak terus lemah, ditukarkan oleh Allah. Kemudian seluruh anggota jadi stabil, hati jadi lembut, anggota jadi lembut ketika mengingati rububiyah Allah. Kan Allah mempunyai 2 sifat yang penting, ilahun dan rabbun. Ilahun dari uluhiyah, rabbun jadi rububiyah. Itulah yang dirasakan oleh Rasulullah ketika menerima ayat 5 ayat daripada surah Al-Alaq. Dan kejadian atau pertemuan itu bukanlah singkat. Berapa lama tak tahu. Tapi kalau kita fikir sampai Rasulullah ada kesan begitu hebat, tentulah lama. Jadi tuan-tuan, pertama sekali amalan tarekat, ilmu dan amalan tarekat ni mula-mula disyariatkan. Ya. Orang Islam di Mekah sebelum diturunkan solat
pada malam Isra dan Mi'raj, apa yang mereka amalkan? Ya, tidur. Pertama, zikrullah. Kedua, membaca Quran. Allah abadikan ya di muka berapa 7 itu surah Al-An'am ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Ini latar belakang sejarah Mekah. Nabi dan orang Islam menghadapi kerenah kaum Quraisy Mekah. Ya, ketua-ketua Quraisy mengantar wakil kepada Nabi supaya Nabi jauhkan diri atau halau orang-orang Islam, jangan biarkan berkerumun di sekeliling Rasulullah. Maka turunlah ayat ini. Ya Muhammad, engkau jangan halau orang-orang mukmin yang sentiasa bersama-sama engkau. Mereka itu sentiasa menyebut dan mengingati nama Tuhan mereka Allah sepanjang siang dan malam yang mereka mahu Allah. Yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Ini solat belum diturunkan lagi. Berarti ya, orang Islam di Mekah selama 11 atau 12 tahun berzikir siang malam selain daripada baca Quran. Tapi itulah nasib ilmu zikir, ilmu khusyuk ini mula-mula diangkat oleh Allah. Ini muka sebelah itu tadi dah sebut ya. Kemudian dalam hadis pun ada sebut dengan terang tentang tarekat ni. Cuba tengok situ ya, Sayyidina Ali. Bismillah. Ya Rasulullah, dullani ala aqrabut turuq. Dullani ala aqrabut turuq. Maknanya, ya Rasulullah, ajarkan aku satu tarekat yang dari berbagai tarekat yang bila diamal paling dekat untuk sampai pada Allah, paling mudah dan paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Rasulullah? Ya Ali, alaika bi mudawa fi dzikrillahi sirran wa jahran. Ya Ali, jika engkau mau satu tarekat seperti yang engkau maksudkan itu, maka wajiblah di atas engkau sentiasa kekal berzikrullah secara sir dalam hati maupun secara jihar bersuara. Ini hadis musalsal yang panjang, tuan-tuan. Hadis musalsal. Saya singkatkan jadi. Jadi kita tahu ya, kedudukan tarekat dalam Islam memang tak boleh nak ditolak. Sebab itulah Syekh Abdul Wahab Sya'rani meninggal dunia tahun 974. Alhamdulillah saya dah sampai ke masjid beliau pada tahun 2006. Apa kata beliau? Iyyaka an taqula inna at-turuqa as-sufiyata lam ya'ti biha kitabun wala sunnatun fa innahu kufrun. Awas, kamu jangan bercakap tarekat-tarekat yang diamalkan orang-orang ulama tasawuf itu bukan ada dalilnya daripada Quran dan Sunnah. Cakap begitu boleh membawa kita keluar Islam. Fa'innahu kufrun. Malah beliau menyambung. Fa'innaha akhlakun muhammadiyatun zahiruha wa batinuha. Sesungguhnya tarekat orang-orang sufi itu adalah merupakan akhlak Nabi Muhammad, zahir dan batin. Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Ini kata beliau dalam kitabnya Anwarul Qudusiyah. Kitab ini pun sudah terjemah, ada dalam pasaran. Diterjemahkan kepada Cahaya Kudus. Kedudukan tarekat dalam tasawuf ini pun penting. Dalam YouTube minggu lepas saya terbaca seorang ustaz ngajar di sebuah masjid. Dia kata tasawuf ini lain, tarekat ini lain. Tasawuf tu bagus. Pandangan ini sebenarnya salah. Jadi saya ringkaskan di situ ya. Ramai masyarakat Islam menganggap tasawuf itu adalah ilmu lain daripada tarekat.
Tasawuf itu adalah ilmu lain daripada tarekat. Tarekat tidak ada sangkut paut dengan tasawuf. Padahal hakikat yang sebenar, tarekat adalah merupakan amalan bagi tasawuf. Seseorang yang belajar tasawuf tanpa bertarekat bermakna ia belajar ilmu tanpa amalan. Ingat kalau mau apa itu keterangan lanjut, bolehlah nanti jumpa saya. Kemudian saya bawa ke tuan-tuan. Ilmu dan amalan tarekat ini sebenarnya adalah ijtihad para sufi. Ijtihad orang-orang atau ulama tasawuf. Ya. Kalau fiqh, ulamanya dinamakan fuqaha. Kalau tauhid, ulamanya dikenali mutakallimin. Kemudian saya tunjukkan di situ ya. Di abad yang saya baca sikit lah. Di abad kedua dan ketiga hijrah, keempat-empat mazhab fiqh Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali telah wujud dan berpengaruh menjadi ikutan dan pegangan umat Islam. Di abad yang sama, ijtihad sufiyah ulama tasawuf juga telah mencapai kejayaan seiring dengan kejayaan ijtihad di bidang fiqh dan berbagai bidang ilmu dan amalan dalam Islam. Jika Imam Ahmad bin Hanbal wafat pada tahun 241 Hijrah mewariskan mazhab Hambali, Syekh Abu Haris Al-Muhasibi wafat 243. Itu 2 tahun kewafatan. Seorang sufi yang terkenal mewariskan tarekat Muhasibiyah dengan 27 buah kitab tasawuf, berbagai teori, konsep dan istilah tasawuf. Antara kitab yang terkenal ialah Ar-Ri'ayah li Hukukillah, Risalah Al-Mustarsidi. Kalau kita baca kitab ini, dalam itu semua ada. Menurut Syekh Hujwari wafat 465 Hijrah, dalam kitabnya Kasful Mahjub, di zaman hidup beliau terdapat sebanyak 10 aliran tarekat yang muktabarah. Di situ saya tak perlulah baca, ada 10. Jadi kesimpulannya, tarekat itu adalah merupakan hasil ijtihad ulama tasawuf. Bukan pakcik-pakcik kita di kampung. Ya. Dulu guru saya dekat Dong kampung. Jadi pada penyelidik ini pakcik Haji Ishak ni buat tarekat, dinamakan tarekat Naqsabandi. Ya. Lepas tu diajak jemaahnya bertapa. Bersolok itu betapa. Akhirnya dipatawakan sesat Imam Ishak. Tuan-tuan bertengoklah. Macam mana jauhnya pandangan. Kemudian kita pergi pada kepentingan tarekat. Masa ni saya pun tak tahu. Dia takut masa, curi masa. Kepentingan tarekat ni saya tengok daripada tu ya. Tinggal 2 minit. Tuan-tuan boleh bacalah situ ya. Ini sebahagian ya. Saya nak bacakan sikit sajalah ya. Tarekat memudahkan tercapainya taubat nasuha. Seperti yang Allah sebut di situ ya. Apa konsep taubat nasuha di situ ya. Kenapa kalau kita bertarekat ni mudah mencapai taubat nasuha? Pertama sekali kerana taubat dalam tarekat ada pimpinan. Taubat terpimpin itu sangat hebat.
dicontohkan oleh Allah dalam Quran. Ya, di bawah itu ya, bawah ayat muka 11 ya. Taubat nasuha mudah dicapai dalam tarekat sebab adanya bimbingan syekh yang berterusan. Oleh karena itu taubat jamaah dalam jamaah tarekat adalah taubat yang terpimpin. Taubat terpimpin dilakukan oleh sahabat seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka, sehingga akhir ayatnya. Taubat terpimpin ya. Ini taubat terpimpin ini pun perlu satu kuliah sendiri, tuan-tuan. Ikut pengalaman orang-orang bertarekat yang dirasakan sangat penting apa? Dosa-dosa yang kita tak sedar, yang kita berlarut-larut. Bila kita bertarekat, guru kita ni akan sebut. Itu kalau tak bertarekat, kita tak tahu. Kita tahu nanti di akhirat. Dosa-dosa yang kita tak sedar. Ya, pengalaman saya 13 Mei saya jadi student UM tahun 1. Berlaku 13 Mei universiti tutup 3 bulan. Saya nuntutlah ilmu apa? Ilmu perang Panglima Saleh ayat 4. Saya fikir betul ayat 4. Tapi bila saya ikut guru saya, apa yang disebut? Ustaz beramal dengan amalan yang salah. Tuhan, saya semua amalan saya ayat Quran. Ustaz ada tak belajar ayat 4 Panglima saya? Ada, 13 Mei dulu. Itu amalan yang salah. Lalu diterangkan. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi siapa-siapa yang beramal dengan ayat 4 Panglima Saleh, nak keterangan lebih jelas, jumpalah saja. Jadi ini tuan-tuan, dosa-dosa kita yang kita tak sedar. Banyak. Ada saja Allah akan tunjukkan menerusi pimpinan guru. Ini baru satu ya, di situ tuan-tuan belajar sendiri dah. Jadi masa dah cukup untuk saya. Kita kat ini saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Guru Haji Siddiq bin Dr. Haji Siddiq bin Dr. Haji Jahid bin Siddiq yang telah pun bersama dengan kita daripada pukul 8.45 sehinggalah pukul 10. Sementara dan kita akan beristirahat dan tuan-tuan boleh ambil ya apa ni goodies di luar kemudian bawa masuk balik. Sebab kita pukul 10 suku kita akan mulakan dengan majlis ya, majlis rasmi. Kemudian yang keduanya borang kehadiran tu minta kepada tuan-tuan untuk masukkan dalam kotak yang kita tampilkan letakkan di belakang ya. Okey, kita tangguhkan dan insyaAllah kita akan bersama dengan Yang Amat Mulia Tengku Panglima Raja. Jadi selepas ini saya akan serahkan kepada Encik Bahari bagi meneruskan acara tersebut. Okey, dijemput untuk sarapan, untuk makan minum pagi.